ได้ฟังทุกคืน dapat dengar ayah mak tiap-tiap malam. Alhamdulillah, ได้เพิ่มอีมาน boleh menambah iman, Masya Allah, Alhamdulillah. Lepas tu dik tolong sebarlah kepada demo-demo lain lagi. Ayah mak ni tak lain tak bukan kecek benda yang sebenar daripada Quran dan hadis, dan daripada pengalaman-pengalaman ayah mak berjumpa pas kita nak ukar masalah belah mana. Kita nak lari daripada ujian daripada Allah, lari tak lepas. Kerana Tuhan kena uji, nak mengangkat satu-satu derajat manusia sana itu dengan ujian. Takut bimbang manusia jadi sifat takabur dengan tak kabar. Pasal apa Tuhan tak beri kaya? Dia ada hikmat dia di dalam tu. Pasal apa Tuhan beri kaya? Dia ada hikmat dalam tu. Kedua-dua sana itu, kedua-dua. Orang miskin dan orang kaya, hikmat tu lah ya. Tujuan apa? Tujuan nak mengingat kepada Allah SWT. Lalu tu masa pun tak banyak dah ni. Kita kena mengebutkan masa. Semalam ni dengar daripada forum agama, radak doktor bahagian agama lah. Pensyarah nombor 1 Universiti Malaysia. Buat forum agama. Dia kata belah mana dia kata? Yalah, tak lain tak bukan kita, Tuhan uji kita untuk mengangkat darjat kita. Nak menambahkan hidayah kepada kita. Kaya kena keluar zakat. Miskin keluar zakat dan berdoa kepada Allah SWT supaya mengekalkan rahmat-rahmat Allah bagi pada dia saat itu, supaya nak boleh berhubung rapat dengan Allah SWT. Dan orang miskin lebih-lebih lagi mengingati Allah SWT. Selalu berdoa. Kedua-dua kena berdoa dengan Allah SWT. Tidak ada diharapkan kepada amalan-amalan kita. Amalan ni satu kewajipan. Nak boleh masuk syurga, dapat izinnya Allah SWT. Itu dia. Kita tak tahu amalan kita ni kena tak kena molek secara mana. Itu dia. Lalu tu kita berjalan di atas jalan Allah SWT. Itulah jalan yang sebenar. Tuhan kata berapa, balas itulah kita beramal. Tak usah duk angin-angin banyak. Melainkan kita buat kerja apa-apa dengan lillah. Sedekah dengan lillah. Bukan sedekah nak ke muka Itu dia. Ni untuk orang kaya. Dan orang timur sedekah pun begitu juga. Alhamdulillah. Tak ada kira sikit, tak ada kira banyak. Timur syukur kepada Allah SWT. Itu dia. Ni orang panggil orang yang beriman teguh dengan Allah SWT. Lepas pada ni kita nak sambung lagi. Saat ni berasa siang perlu romo kepada Dek Zainul kita. Dek Zainul Waitih kita. Dia kata dia duduk dengar nak malai. Hak Yahmat Alhamdulillah. Kau menambah ke iman. Hak ni, hak duk nak ni. Ya dia kehendaki Allah dan Rasul. Supaya kita ni sebarkan sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu saat ni utus daripada Allah SWT. Untuk menyerukan ummah. Menyuruhkan manusia semua saat itu mengingati Allah SWT. Jangan lupa Allah. Lalu tu sepatut dengan hari ni, hari Jumaat, hari yang mulia, Ayah Mak pun nak nak bawakan satu daripada berpegang teguh lah dengan tali Allah SWT. Itu dia. Kita nak sambung daripada yang pukul 4 saat ni tu, kita buka cek buku. Apa? Ialah berkenaan dengan taat dan mengukuhkan Islam. Siap melemahkan Islam. Lalu tu kita kena taat, baru kita nak membinakan Islam, membinakan agama Islam, membinakan agama Allah. Sebut penuh-penuh lalu dah. Al-Islam ialah agama Allah SWT. Dalilnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Al-Islam. Lepas pada ini kita mari maudhu' kita nak sambung lagi, kata dunia sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Iaitu berpegang teguh. Berpegang teguhlah dengan tali Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu. Di dalam surah Al-Imran ayat 103 sedaya pengajar mati sekalian. Artinya berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu berpecah belah. Ni. Ni kamsang hak Tuhan. Deh. Perintah Tuhan kata berpegang teguhlah wa atasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan jangan kamu berpecah belah. Artinya ayat ni merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang teguh dengan agama yang diredainya, iaitu al-Islam. Iaitu menjaga dan mempelajarinya. Nak pegang teguh agama yang diredai Allah itu, iaitu menjaga dan mempelajarinya, kita kena belajar. Nak jaga, kita kena jaga dan kita belajar. Serta meluruskan diri dan bersatu di dalam menganutinya. Dan ayat ini juga merupakan suatu peringatan dari Allah agar kaum muslimat tidak berpecah belah di dalam menganuti agama Allah SWT. Kita ni, jangan pecah belah berkenaan dengan buat amal ibadat dengan Allah SWT. Kerana perpaduan itu adalah rahmat. Manakala berpecah belah pula adalah azab. Pertolongan Allah juga sentiasa menyertai orang-orang yang bersatu padu. Sebagaimana maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana asas agama. Asas agama yang mulia ini dan asalnya terpaut di dalam persepahaman, perpaduan dan saling batu-membatu, dan maka berpecah belah itu tidak bantu-membatu pada mendirikannya, tentu akan merendahkan derajat agama dan melemahkan tarafnya. Hak ni telah jelas dah bahawa perpaduan itu menjadi pokok segala kebajikan dan kebaikan. Sedangkan berpecah belah itu menjadi pokok segala kejahatan dan bala bencana. Lalu tu hari ini, kita kena baik, kena pakat. Pakat di dalam keluarga terlebih dulu. Lepas tu di dalam kampung halaman. Dan dalam mungkin di dalam daerah, iaitu dalam ampa, dan kita pakat di dalam wilayah seperti Cawak. Lalu tu sedia mengajar mati sekalian dan seperti negeri, seperti dunia. Kita kena duduk pakat yang baik, jangan pecah belah. Kerana pecah belah itu, pertolongan Allah juga sentiasa menyertai orang yang bersatu padu. Tuhan nak tolong orang, tidak ada pecah belah. Duduk dengan pakatan yang baik. Sebagaimana maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana asas agama yang mulia ini adalah asalnya terpaut di dalam persepahaman. Jangan duduk balah. Hukum hakam semua jangan duduk balah. Buatlah mengikut hukum-hukum syarak. Dan perpaduan dan dalam saling membatu-membatu, maka berpecah belah dan tidak bantu-membatu mendirikannya tentu akan merendahkan darjat agama dan melemahkan taraf. Hak ni pokok segala kebajikan dan kebaikan. Sedangkan berpecah belah menjadi pokok segala kejahatan dan bala bencana.
Kita bersyukur atas nikmat perpaduan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Dalam surah Al-Imran ayat 103. Sudah pengajar hormati sekalian. Artinya, ingatlah kurniaan Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhnya. Lalu Allah persatukan antara hati-hati kamu di dalam agama Allah SWT. Ayat ni merupakan suatu perintah daripada Allah SWT untuk bersyukur kepadanya. Kepadanya atas nikmat perpaduan yang telah dikurniakannya, iaitu sudah adanya titik permusuhan yang kuat antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka itu kemudiannya menjadi pembantu-pembantu Allah dan Rasul. Khususnya di antara seluruh bangsa Arab, umumnya mereka itu dahulu sering berbunuh-bunuhan antara satu dengan lain. Mereka juga sering rampas-merampas, saling menzalimi antara satu sama lain, sesama sendiri. Sehingga Allah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitabnya kepada mereka. Sejak itu dengan berkat Rasul dan kitab Al-Quranul Karim, mereka menjadi bersatu padu, sama satu hati. Maka segala bibit-bibit permusuhan dan dendam kusumah pun lenyaplah. Dan segala rupa fitnah dan buikut pun hilang. Malah mereka bertukar kulit menjadi saudara agama. Menyokong tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendukungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semuanya itu disebabkan oleh nikmat al-Islam? Tuhan menurunkan agama Islam ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi-nabi yang telah lepas maidah, tak lain tak bukan untuk jadi satu nikmat kepada manusia yang mentaati kepada Allah SWT dan bersatu padu, jangan pecah belah. Kita duduk dengan pakat teh yang molek, dan bagi alim ulama semua pun kena duduk pakat teh yang molek. Jangan nak menunjuk-nunjuk kelebihan. Kita kena duduk dengan khusyuk tawaduk. Kita kena mengendah diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duk balah sana itu dengan hal hukum hakam, hal fatwa semua sana itu, kerana Allah telah beri tugas dah seorang Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa siapa kita duk balah hal hukum hakam? Kita buat kerana hukum agama ni halusi benar. Tak boleh jadi pecah belah. Lepas tu dia ada mukarenah dia. Orang da'ih, orang apa kau tu kat ni, tu habui kemudahan. Dan Nabi pun tunjuk tu tegar dah. Semasa sahabat lagi dah. Mana? Iaitu Nabi terima ke semaya daripada Allah SWT saat itu 5 waktu. Nabi pun duduk semaya. Sahabat pun duduk tengok. Nabi tak banyak apa lagi. Sebab kata, duk tunjuk sujud kepada siapa? Dia kata, aku semaya sujud pada Allah SWT. Aja nak semaya katik. Nabi kata, kama ra'aitumuni usalli. Mu buatlah, terus aku buat. Aku akid takbir, mu akid takbir. Jadi makmum. Aku rokok, mu rokok. Aku sujud, mu sujud. Ni mula pertama
Nabi serukan al-Islam dengan secara mudah-mudah. Tak ada payah. Kalau tak tahu apa, mari berimeh, semaya berimeh. Tak ada kata apa. Kata kalau ingat Fatihah, baca Fatihah sekarang. Tak apa dah. Turut imeh rokok, kita rokok. Ni masa tu mudah. Tetapi syaratnya kita kena belajar lalu ni. Kerana ada siap belakang dah. Mana ulama kita buat siap dah. Cara hak semaya, cara hak puasa, cara hak zikir, cara hak segala-gala san itu. Sah bata, harai halal. Cukup siap belakang dah. Lalu tu kita sebagai pengikut, kita buat, panggil mengikut iaitu tabi'in. Deh, mengikutkan jejak langkah fatwa-fatwa daripada sahabat-sahabat, daripada ulama untuk kita mensempurnakan amalan-amalan kita. Deh. Lepas tu semudah-mudahan satu ayat saat ni, Jamai dulu hari tu, orang Arab, bahasa Arab umumnya, mereka itu dahulu sering berbunuh-bunuh. Senaik sikit, berdai, bunuh. Berdai tu, asah sama witajah. Silak sikit, bunuh. Jamai jahiliah dulu. Lalu tu Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk menyelamatkan manusia. Nak wilpah daripada kezaliman di antara satu sama lain. Nak duduk dengan pakatan yang baik. Iaitu di atas jalan tali Allah SWT. Berpegang teguhlah dengan tali Allah SWT iaitu bersatu padu. Jangan bunuh-membunuh, jangan buat nyanyi di antara satu sama lain. Kita kena tolong-menolong di atas jalan Allah SWT. Jangan tolong-menolong di atas jalan menderaka kepada Allah SWT. Dan permusuhan dan dendam khusumah pun lenyap. Apabila Tuhan utuskan seorang Rasul untuk menyelamatkan manusia dengan agama Allah SWT. Dan segala rupa fitnah. Mereka bertukar kulit menjadi saudara seagama. Jadi Nabi turun mari dengan Al-Quranul Karim, dengan hukum hakam cukup lekat. 30 juz. Quran yang turun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 30 juz cukup selamat sepenuh dah. Dengan hukum hakam semua cukup selamat sepenuh dah. Lalu tu menjadi saudara seagama, menyokong tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendokongkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah semua itu disebabkan oleh nikmat al-Islam? Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat berikut pula sebagai menunjukkan anugerahnya ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alfa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ard jami'a wala allafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dalam surah Al-Anfal ayat 62 dan sampai 63. Berartinya dialah Allah memperkuat engkau ya Muhammad dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Dan dia telah mempersatukan antara hati mereka, yang kiranya engkau membelanjakan segala apa yang ada di bumi ini. Nescaya engkau tidak sanggup menyatukan antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatukan antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi bijaksana.
kejayaan seseorang san itu ialah pertolongan daripada Allah SWT. Tak usah sok lagi, tak usah buat pelik. Sebab itu semaya yang utama sekali di dalam Islam untuk umat Nabi Muhammad SAW, semaya 5 waktu sehari semalam saat itu bukan mainnya. Tuhan murah hatinya. Murah belah mana? Kerana difardukan semaya 50 waktu sehari semalam. Mula-mula fardu. Tuhan tak sapuh tu. Cumanya Nabi Muhammad minta tinggal 5 waktu sehari semalam. Tetapi pahala saat ni 5 waktu sehari semalam tu sama dengan 50 waktu hak Tuhan difardukan mula-mula tu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah, Tuhan yang amat murah dan amat mengasihani kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semaya 5 waktu ya sehari semalam. Pahala-pahala ni sama dengan 50 waktu yang difardukan mula-mula tu. Ni nak ayat kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Nabi Muhammad SAW. Nanti dia. Sebelum Allah mengutus Rasulnya, memanglah mereka itu berada di tepi lubang neraka. Iaitu disebabkan kekufuran mereka terhadap Allah SWT dan penyembahan mereka terhadap berhala-berhala dan terhadap benda-benda yang lain selain daripada Allah SWT. Tidak bergantung situ. Tidak bergantung dengan Allah semasa itu. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari kesyirikannya. Iaitu Allah beri selamat daripada syirik, daripada menyembah benda-benda yang lain. Ada menyembah matahari pun ada. Sebagaimana di dalam sejarah Nabi Ibrahim. Pergi cari matahari dah. Matahari, jatuh juga matahari, raib juga. Timur bulan, menyembah bulan. Bulan ni, hak kuasa ni. Matahari raib dah. Bulan pun jatuh juga, raib juga. Naik matahari pula, cerah pula dah. Lalu tu bukan carilah Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mensyariatkan ke atas mereka ialah pantauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beramal menurut penunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun memerintahkan supaya mereka mensyukurinya atas segala nikmat dan kurnia yang telah menyelamatkan mereka daripada kesesatan dan menyatu padukan mereka sesudah pecah belah, di samping mengancam mereka supaya menjauhkan diri daripada pucuk-pucuk, pecah belah dan salah faham itu, setelah mereka merasakan nikmat perpaduan dan persepahaman. Kalau kita duduk dengan pakatan yang baik saat itu, semua dia berkait lagi habis. Utama sekalinya, senang hati. Kalau kita duduk pakatan molek, ada sifat timbal rasa, dia berkait belakang tu. Ada sifat timbal rasa, ada kemaafan, ada keborohan, tolong-menolong, tak ada kira dengan tenaga, dengan duit pitih, dengan harta benda. Senang. Duk pakat teh. Ada banyak makan sikit. Ada sikit makan sikit. Ada banyak makan sikit. Dan bagi kepada pakai miskin. Bukan makan boleh banyak. Kita makan seorang cik pecah perut. Ni nak ayat. Di atas jalan Allah SWT sana itu. Persatuan. Di atas. Fi sabilillah. Dan lagi pula sidang pengajar mati sekalian. Apa ni? Firman Allah SWT, kazalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun. Dari surah Al-Imran ayat 103.
Kena baca cepat, masa pun cepat berdoa. Oh, bergadah molek. Tapi tak apa, sabar. Kita nak jelas kena baca anyo-anyo kokoh. Dengan kerana sepahaman ni dia nak faham tu dia payah. Lalu tu aja mak pun kena anyo-anyo balalah masa cepat pun. Kita boleh sekadar sekat kita. Hari ni boleh cekak kalimah la ilaha illallah pun tak apa dah. Ni pucuk yang besar sekali. Orang nak masuk syurga kena ada kalimah la ilaha illallah di dalam hati. Sebab itu kena mengatik semua. Ya. Orang ada kalimah la ilaha illallah, Tuhan izin masuk syurga. Itu dia. Amalan sikit tak apa. Tuhan jamin. Kerana orang tak terlupa Allah, Allah tak terlupa kita. Mudah-mudah lagu tu ya. Lalu tu banyaklah mengingati Allah SWT. Semaya bercukup 5 waktu. Sekadar sekat kita boleh. Dan puasa sekadar sekat kita gerak. Orang uzur tu hewi amarah. Tak payah tu. Tak ada jadi kezalimah dengan amal ibadat kepada Allah SWT. Kerana sudah pada Allah SWT. Lepas tu Tuhan nak ubi siapa boleh jadi tok guru, boleh jadi orang lain. Semua hidayat daripada Allah SWT. Kalau duduk situ, senang hati. Tak itu kata, aku pakai modal banyak ni mengaji bukan-bukan main. Nak ambil modal kelik. Tak kena berlaku tu. Alhamdulillah kita semua syukur. Tuhan nak bagi kepada kita. Ada kalau Tuhan beri rezeki kita banyak. Cuba hati tengok molek. Adakah kita boleh pakai semua? Tak juga ada kelipah sebab tu. Lalu tu di sini dah Allah memberi satu jalan kepada kita iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kita nak duduk dengan pakatan yang baik. Utama sekali dia dalam keluarga. Keluarga jannah nak buat balas mana dia ada sifat timbang rasa. Hati kena borah. Hati jangan duk kira mengira banyak sangat. Kita kena ukar masalah boleh dalam rumah tangga kita. Kita kena gerbai diri kita. Tak ada kira anak gerbai kepada dua ibu bapa. Ibu bapa susah, anak kaya. Ataupun ayah kaya, anak sesak. Kita kena ada sifat timbang rasa. Mereka sama rata orang panggil. Mereka nak payah anak dengan adil. Kasih saya serupa. Banyak tadi telefon sudah pengajar mati sekadar. Telefon mari nak belah mana ayah mak. Serupa juga. Semua berlaku dah. Kalau hak susah kan tak ada duk padu mana. Anak dia juga. Kalau ada peringkat tinggi duk puja tu, anak dia juga. Lalu tu kita sebagai ibu bapa, sebagai pemimpin, kena ada keadilan. Kena tolong batu-membatu serupa. Hak senang dah, tak apa. Kita tolong hak susah ni, banyak sikit. Jangan apabila apa susah tadi, buat tak perkara. Kesian kepada anak kita. Lalu tu ibu bapa dan anak pun serupa. Kalau anak sana tu, ibu bapa susah kerana siapa? Kerana kita juga. Jual bergadah habis licin untuk anak nak mengaji, nak belajar. Ataupun nak buat kerja, cari makan. Bahawa kita senang, kita terlupa pada ibu bapa. Orang ni orang deraka. Orang ni jauh daripada syurga. Lepas kita nak wapak syurga, taat pada ibu bapa. Bela ibu bapa sebagaimana ibu bapa bela kita semasa kita kecil. Kena taat. Tak lain tak bukan, kena taat. Semata-mata taat pada dua ibu bapa. Tak ada kira ibu bapa kaya, miskin, peringkat tinggi, peringkat rendah, tak ada kira. Ni ada Islam ajar lagu tu. Tidak. Jangan turut nafsu setan. Setan dia nak molek saja, ya huduh tak saya terima. Huduh molek ialah qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak uji manusia. Kata apabila aku wisnem nak ingat pada orang susah ke tak? Ni kita pakat mikir Pakat mikir. Lalu tu hari ni munasabah hari raya orang beriman,
kita betulkan kita. Betul diri kita sendiri. Kalau ada sifat kok mana-mana saniti, kita betul. Ayah mak kadang-kadang tolong anak, tak ada royak. Dulu ayah mak susah. Lo ni pun susah, tapi senang sikit pada dulu. Kita boleh tolong tak? Anak boleh tolong. Tak ada royak. Itu dia. Anak dah kerja tak? Ada kerja. Tapi kita tengok susah dia. Bukan nak royak kata, ayah mak tu bijak. Tak. Nak royak kata sifat timbal rasa kita ada. Kita tahu anak kita. Tak serupa kita. Kita ni pengalaman banyak pada dia. Lalu tu, kita tengok kata orang ada keluarga mula-mula susah. Lebih-lebih ke anak pak pula dah. Pas duit gaji sikit je kira. Pas pok sana tu kena fikir. Bui kereta pakar lagi. Pergi kerja. Buh minyak lagi. Senyap-senyap. Buh minyak senyap-senyap. Supaya apa? Supaya nak mengangkat torah anak kita duduk dalam susah. Dia tak tahu kata dia susah. Dia tahu kata susah. Tidak. Tapi dia pun tak sebut apa. Kita kena tolong dengan hakikat dia panggil. Tidak. Keadilan. Nampak senang dah, tak apa. Tolong cara senang. Kita tolong kat lain pula. Tu dia, orang panggil, cara-cara hidup kita saat itu kena ada di atas jalan apa ni, petali Allah, ni ada apa ni? Di atas jalan apa ni, fi sabilillah. Masa cepat nak habis lah. Sampai apa yang mak duk berat sangat dalam keluarga saat itu banyaklah. Daripada peminat-peminat kita mari ataupun orang kampung semua duk kecek hani je banyak. Lalu tu kita nak ukar balah mana masalah ni, tak lain tak bukan ambil agama Allah tak depan. Berdoa. Su tak ada arah nak tolong dan itu bukan su tak ada arah. Sebenarnya ni modal pertamanya. Doa ni modal yang pertama. Nak molek nak huduh sudah pada Allah SWT. Kerana kita nak buat tak boleh tu mah. Sudah dak Allah. Atas keredaan Allah SWT. Selalu berdoa. Doa ni modal yang penting sekali. Lepas semaya sana berdoa. Minta anak kuat ke iman. Murah rezeki yang halal. Duduk dengan selamat walafiat. Dan penuh dengan iman. Dan beramal soleh. InsyaAllah doa-doa mustajab sana itu daripada dua ibu bapa. Jangan menyupuh pada anak. Jangan buat nyanyi pada anak. Mana? Hak tu nak pulai klik pada kita sendiri. Susah kita juga. Lepas pada ni, ialah ada 10 minit lagi. Kesimpulan hari ni, hari raya orang beriman hari Jumaat. Setiap-tiap hari Jumaat, kita ada perubahan. Jadi, pekerjaan kita, amalan kita yang diredai oleh Allah SWT. Jaga makan minum benda-benda yang haram. Jangan masuk dalam diri kita. Dan kita banyak dia daripada kata-kata. Ni Nabi pesan lagu tu. Kalau jumpa dengan barang tak molek, tu dia. Jangan kata apa. Kalau dengar tak molek, duduk dia. Jangan hubung kalah. Kalau kita duduk dalam satu kumpulan, dia mau duduk kecek buku tu buku ni, kita ada dia. Dah. Tak usah duduk hubung kalah. Dia mau berdosa, kita nak pikir dosa. Minta jauh tu. Lalu tu satu apa ni, masa kita ada dalam 10 minit lagi. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun. Artinya, demikianlah Allah menjelaskan keterangan kepada kamu, moga-moga kamu dapat petunjuk. Maksudnya petunjuk di sini ialah mendapat tambahan. Petunjuk atas petunjuk yang telah kamu perolehi. Sebagaimana yang diterangkan oleh ayat lain berikut.
iaitu wallazina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Artinya, dan orang-orang yang telah menerima petunjuk. Allah akan menambah petunjuk selain untuk mereka. Dan mereka diberikan sifat-sifat takwa. Berdakwah untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Artinya, adakan di antara kamu umat, iaitu kumpulan yang mengajak kepada kebajikan. Begitulah sedang mengajar umat sekalian. Iaitu maksud umat di sini ialah suatu jamaah ataupun kumpulan yang menjalankan tugas berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tegasnya ialah menyeru manusia kepada segala perkara kebaikan. Misalnya, menyeru kepada keimanan dan ketaatan. Orang yang menjalankan tugas dakwah kepada Allah itu akan menerima penghormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh jasa yang besar untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah sedang mengajar umat sekalian. Ni alhamdulillah, lepas pada ni kita nak ni bahasa suka gembira, suka hatilah ayah mak ni. Daripada Zainul Wetih ni. Dia kata balah mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mak, dai fang tukคืน Alhamdulillah, dai pem iman. Amin. Dia dah. Bahasa suka hatilah. Nak molek belakalah minta kita sana itu boleh dengar dan dakwah hubung lagi. Ku ni re. Apa? Oknik mana ni? Tok ni ke oknik? เขามาฟังแล้วอยากเข้าศาสนาอิสลามเลย Ada juga. Alhamdulillah. Karena kita lepas tu ayah mak pun kadang-kadang dengan bahasa Thai ratik, kadang-kadang dengan bahasa Jawi ada setengah. Ayah mak kena buat tiap-tiap bahasa, boleh bahasa mana nak royak supaya kita nak menyerukan agama Allah supaya boleh menambahkan orang yang beragama Islam, kau menambah lagi. Ada dah. Selain daripada ni, marilah kita sama-sama mengucap tahniah dan hak ni daripada ni daripada Salahuddin. Assalamualaikum ayah mak, ชอบมากเลยฟังทุกเช้าก็ให้ayah makอยู่กับรายการนี้นานๆ insya-Allah. Pani banyak lagi ni mari ngata khabar ni. Allahu akbar. Ni banyak ni daripada Ere Same. Salam cawan suk. Begitu kata dengar sut-sut ni deh. Alhamdulillah ayah mak เป็นพ่อคนที่สองที่ค่อยตักเตือนลูกๆทุกเช้าอามีนยารับบลอาลามีนนี่ya rupa nasihat ad-dinun nasihat kita pakak nasihat. Alhamdulillah. Ni Wan Hanfa Saleh. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Tino aja dia berkati. Pagi hari Jumaat ayah makเวลาเราอ่านยาซีนให้พ่อแม่ที่เราจากเราไปแล้วนิยัตก่อนหรือหลังจะสมบูรณ์ที่สุดอามินya rabbil alamin. Boleh berlaku niat dulu pun boleh. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Dah kita buka Yasin saat itu, niat dah kata nak sapa kepada ayah bonda kita. Kepada tok kita yang telah meninggal dunia. Ataupun niat ke dia pun tak apa. Tu boleh juga. Sudah baca sana, ya Allah, minta ampun kesalahan dosa-dosa ayah dan bonda kita yang telah meninggal dunia saat itu. Tak ada kira dosa kecil, dosa besar.
minta ampun. Ya. Mintalah Allah balaskan syurga kepada ibu dan ayah. Tidak. Boleh. Alhamdulillah. Hak ni daripada Rahana. Makse. Salam ayah mak. Chop fang ayah mak. Tuk chow. ได้ความรู้เยอะมากๆ Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh mudah beramal mengikut kemampuan kita. Hak ni daripada Limah Abu Nifah. Assalamualaikum ayah mak. Selamat pagi. Di mana rumah ayah mak? Khabar kata mak wa berasa nak pergi ziarah mak wa dengan ayah mak. Dia. Dia besar ni. Nak mari-marilah. Rusnah Harati. Salam ayah mak Fang Tuk Chow. ได้ความรู้เยอะ Salam ayah mak. Ni daripada sini. Assalamualaikum ayah mak. Cak Mo'o Patani. Lepas tu semoga selamat walafiat. Minta berkat belaka. Lepas tu masa kita pun ada lebih kurang dalam 2-3 minit lagi. Siapa nak komen mai lagi bubuh mari. Lepas tu tak lain tak bukan, tolong sebar katik royak cuik-cuik kepada saing-saing kita sana itu. Wi kau menambah sebagaimana daripada Dek Zainul kita dia kata dengan ayah mak